Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Bob YP. Pada yang baru ke channel saya ni, kalau boleh tekan butang subscribe, tekan butang like, share dan juga butang notifikasi untuk mendapatkan info-info terkini tentang video baru. Okey, ini episod yang keempat. Kalau nak jadi YouTuber, tengok video ni dulu So, ni part 4. So, dalam episod pertama, kedua, ketiga, kita dah ceritakan tentang kita punya mental yang pertama. Nombor 2, kita cerita pasal apa yang perlu dibuat, jangan malu. Yang ketiga, kita cerita pasal gadget. So hari ni yang keempat ni saya pecahkan untuk beberapa topik. Yang pertama, saya nak jawab sedikit soalan. Yang kedua, saya nak beritahu tentang apa nak invest untuk memulakan kerjaya sebagai YouTuber. Dan nombor 3, saya ada sedikit info pasal video-video yang bakal saya upload. Okey, yang pertama sekali saya nak jawab soalan. Ada ramai yang tanya pasal mic. Okey, mic apa yang saya pakai. Tapi saya sebenarnya tak nak go into detail gadget apa yang saya pakai semua, pasal itu jauh lagi. Tapi ada orang tanyalah, soalan dia, apa yang mic saya pakai. Mic yang saya paling suka adalah Rode. Rode ni adalah satu jenama mic yang dorang macam-macam mic dorang ada, dorang based in Australia. So yang saya pakai ni untuk dalam helmet saya dan juga untuk macam Din Soya dia buat video mukbang apa semua kan. Dia pakai mic ni lah. Nama mic ni Smart Lav. Okey. Yang benda ni namanya Lavalier. Smart Lav tu dia punya produk nama lah. Tapi yang ni dia sebenarnya untuk handphone tau. Kalau kata anda hanya ada handphone saja, anda boleh pakailah benda ni. Pasal nak tahu dia untuk handphone ataupun untuk kamera, kita tengok dia punya. Saya tak pasti sama ada ni TRS ataupun ni TRSS ataupun TRRS, saya tak ingat lah. Tapi kalau dia 3 line macam ni, dia memang untuk handphone. Kalau dia 2 line macam ni, dia untuk kamera. So saya beli converter. Kalau untuk masuk ke GoPro saya memang kena pasang ni, ataupun masuk ke mana-mana kamera. Kalau tak nak, kalau anda pakai handphone, inilah jawapan dia. Lepas tu ada orang kata macam mana nak hilangkan bunyi angin dekat telefon. Saya tak pasti apa yang dia nak buat sebenarnya. Kalau kata untuk motovlog, pakai handphone naik motor tu agak sedikit susah untuk buang, kecuali anda pakai macam wireless mic ataupun bluetooth mic yang anda boleh sorok. Tapi ni dia complicated sikit, nak kena buat R&D sendiri. Okey, itu yang pertama lah. Lepas tu orang tanya saya pakai apps apa. Saya pakai komputer, saya tak pakai handphone. Saya rasa susah pakai handphone. Saya pakai Filmora X sekarang ni, ataupun Filmora 10 lah. Alright. So apa lagi soalan? Ada tanya banyak-banyak lah. Saya tengok mana soalan yang banyak, saya jawab terus lah. Lain tak ada apalah, itu je. Banyak tanya mic. So hari ni saya pakai lighting. Saya pakai 2 daripada Endoyer. Saya pakai 2, tak pakai 3. Saya pakai 2, so nampak perbezaan dia. Saya saja tak nak pakai kamera Sony saya yang full frame, pasal message dia sama je. Kalau kata ada rezeki, saya rajin nanti saya pakai Sony saya. Pasal dia nak editing susah sikit. Lepas tu dia punya audio, dia punya file besar sikit. Saya cuba nak jimat file. Satu soalan lagi saya nak jawab, yang saya rasa banyak. Okey, yang ni simple punya soalan. Pasal orang tanya saya kenapa saya boleh lancar cakap dalam kamera. Sebenarnya saya dulu pun sama juga, jadi blur, tak tahu nak cakap apa, rasa serba salah. Dan sekarang ni saya tengok kamera, saya dah tak takut. Saya cakap je pasal benda tu dah biasa. Pasal dah selalu sangat, dah hari-hari. Macam anda nak menjual nasi lemak kan, mula-mula mesti macam segan kan, macam nak jual, tak tahu nak cakap apa kat customer apa semua. Tapi kalau dah bertahun-tahun jual, dah senang dah. Anda dah tahu dah produk anda macam mana, rasa macam mana. So anda confident. Confident tu penting. Kena build up. Confident tu dia bukan semula jadi, dia kena build. Macam kita punya Presiden tim YP kita, Din Soya, mula dia segan-segan nak cakap. Sekarang ni buka je kamera, dia terus boleh cakap on the spot, just bagi topik je. Alright. So yang apa lagi saya kata tadi? Okay, nombor 2 main cerita apa yang kita nak invest. Dia sebenarnya tak perlu investment duit pun kalau nak jadi YouTuber ni. Tapi jangan komplain lah. Itu je, pasal banyak
apps editing yang free, Filmora ke, ataupun orang kata apa, ada satu tu saya tak pakai. Tapi banyak orang Cinematic, apa nama dia, ada Sin lah, saya tak ingat dah apa. Tapi memang saya tak pakai. Tapi terpulang, anda cuba cari yang anda rasa anda sesuai lah untuk edit. Apa nama dia, memang dulu ramai orang pakai, tapi saya memang tak pernah pakai. Pasal orang tanya saya, dia kata apa yang senang. Okey, untuk menjawab soalan apa yang senang, kalau boleh, kalau baru nak belajar, belajarlah yang paling susah. Jujur cakap, belajarlah yang paling susah. Saya tak suruh anda pergi beli yang crack punya, tapi kalau nak belajar, why not? Pakai je yang crack dulu, nanti bila dah start buat video, belilah yang original. Pasal dia banyak beza dia. Yang crack ni, dia go a long way. Saya tak nak cakap lah pasal orang yang suka pakai software crack ni kan. Tapi kalau nak belajar yang paling susah, pakailah Premiere Pro. Pakailah Premiere Pro, belajar. Kalau kata anda dah pandai Premiere Pro, lain semua macam tu je. Kalau anda belajar yang senang, yang betul-betul mudah, yang budak sekolah pun, budak tadika pun boleh buat, nanti bila anda dah selesa dekat situ, anda nak menyusahkan diri belajar Premiere Pro ataupun Final Cut Pro ke apa ke, dah mula jadi macam malas dan tak nak. Percayalah, kalau nak belajar daripada kosong, cari seorang cikgu ke kawan ke, belajar Premiere Pro. Tak ada kawan, tak ada cikgu, YouTube ada. Sentiasa ada video kat YouTube untuk macam mana nak belajar cut, paste dan lain-lain. Segala jawapan ada di ujung jari, percayalah. Okey. Kita kembali pada yang apa topik hari ni, apa yang perlu diinvest. Okey. Seperti mana yang saya kata, kalau kata anda memang tak ada modal, pakai apa yang free. Apps editing free. Kamera apa yang ada, pakailah. Anda carilah apa topik yang anda nak buat, apa yang anda suka, apa hobi anda. Pasal setiap orang dia berbeza-beza. Contoh, saya suka main motor, saya suka makan, tapi saya tak ada bakat untuk buat video makan. Bakat tak ada, makan suka. And then saya memang main motor daripada dulu lagi, sebelum buat video YouTube lagi memang saya main motor. So benda tu senang. Dan saya suka bercakap dan saya suka berbual. Kalau saya bercakap, selalunya memang tak berhenti-henti. Okay, so carilah benda yang anda suka, benda yang free, buatlah dulu. Tapi nak dapat view memang susah. So why not buat video 2-3 minit, dan dalam masa yang sama nanti anda akan juga belajar apa silap, apa nak tambah. Dia bila ada view tu, dia excited. Bila dah siap je video, dah upload kat YouTube, awak share lah. Kerja awak share je, jangan hari-hari upload terus. Mungkin sehari 2 hari sekali satu video, atau 3 hari sekali satu video. Share je, mostly share je bagi orang tengok. Pasal dia memerlukan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tontonan. 4000 jam tontonan tu yang perit. 1000 subscriber tu saya rasa insyaAllah boleh kita usahakan. 4000 jam tu memang perit, tak ada shortcut. And then nak buat video ni memang memerlukan masa yang panjang, tak ada shortcut. Itu je. Sanggup buat, tak sanggup jangan cuba. Okay, so kita tolak benda yang free. Kita tolak sekarang ni, cerita pasal benda yang nak kena keluar duit. Bagi saya, kamera, handphone dah mungkin boleh pakai. Sekarang ni pun handphone yang boleh shoot 4K ke, 2.7K ke, 1080p ke, bersepah. Yang RM500 pun ada, bersepah-sepah. Okay, so tak nak invest dekat handphone, boleh belilah Hero 4 second hand ke, ataupun Hero 5 second hand ke, banyak. Pasal bagi saya tak perlu nak invest dekat kamera mahal-mahal, tapi awak boleh invest dekat komputer. Terpulang nak pakai MacBook ke, ataupun nak pakai Windows. Okey, nak pakai OS ke, nak pakai tak tahu lah apa nama kan. Saya tak pandai nak pakai MacBook. Pasal saya banyak pakai Windows daripada dulu lagi. Cuba untuk berpindah, saya rasa belum lagi. Pasal ramai kawan saya yang pakai Mac, diorang masa nak buat editing semuanya pakai Windows. Pasal Windows pun dah cukup hebat dah sekarang, dan harganya murah. Macam laptop yang saya pakai ni, harga dia dulu mahal, 10K macam tu lah dulu lah. Sekarang ni dah murah. So invest dekat komputer, pasal anda jimat masa banyak. Dari segi macam rekod video, kata Hero 4, 5, 6, 7, 8, 9, semua boleh shot 1080p, 2.7K, 4K, 4K 30, 4K 60. Okay, semua boleh shoot. Tapi nanti kalau komputer awak lagging,
Awak nak transfer file pun lembab. Awak masa nak edit tu pun awak nak tarik dia ke depan ke belakang kan, nanti dia buffering. Oh ni saya tak boleh. Kalau kata dia delay macam tu, bila kita nak potong pun susah. Bila kita tarik, cursor tu hang. Nanti dia bila dia dah okey, dia terlajak. Nanti bila kita tarik balik, dia terlajak sini pula. Tak boleh. So pastikan anda punya laptop tu memang khas untuk editing. Jangan campurkan dengan kerja ke, dengan macam-macam benda lain. Jangan beratkan komputer tu dengan game ke apa, jangan. Kalau boleh beli yang dia punya apa tu, graphic card dia bagus. Sound card atas pagar lah, tak perlulah. Lepas tu yang lain semua terpulang pada anda lah. Nak skrin besar, skrin kecil, skrin 4K, skrin apa benda, terpulang. Tapi yang paling penting, komputer tu biarlah canggih sikit daripada kamera. Kamera kita old school tak apa lagi. Saya tu ada shoot Saya tu ada shoot video dia pakai D90. D90 Nikon punyalah old school. Okey je, boleh, tak ada masalah. Yang penting lighting tu ada. Okey, so bagi saya jangan invest sangat dekat kamera, invest dekat komputer. 3 perkara komputer, kamera ni kalau audio tu dapat invest dekat audio. Gambar buruk tak apa, audio cun. Macam saya kalau tak pakai yang Rode ni, saya pakai Zoom. Ni pun dah terbarai dah ni. Betul-betul pakai ni Zoom. Ini memang power gila. Anda boleh adjust nak sharp ke, tak nak sharp ke, nak buat macam mukbang ke apa ASMR ke apa ke, semua boleh. Ni yang paling murah ni, harga dalam RM400 je. Alright. So itu saja pesan saya untuk kali ni. Apa yang nak invest, kamera, audio, komputer, audio, kamera. Lepas tu carilah solution macam mana nak pakai editing, dan bermula dari situ lah. Salah satu pun macam mana pun bagi saya tetap nak kena keluar duit. Tapi kalau nak free, ada jalan dia. Buat semua pakai handphone. Tapi jangan komplain. Untuk permulaan, buat video tu dah kira cemerlang dah. Alright. Dan seterusnya, last kali saya nak pesan, dalam video kali ni saya nak upload balik ada beberapa video-video lama saya. Kerana dulu YouTube ni dia teruk tau. Dia selalu yellow flag saya. Dan saya rasa benda tu satu kerugian untuk saya lah. Pasal benda sepatutnya saya boleh terima revenue, tapi diorang tak tahulah apa sebab, reason tak pernah sabar. Sekarang ni dah bagus sikit dah. Pasal kita sendiri kena nilaikan, kita sendiri kena aku janji. Dulu diorang yang review. Bila diorang review, exhaust bising kena, bawa laju kena, semua kena. Jadi saya akan upload satu saya akan buat satu playlist video yang saya pergi ke Pattaya naik tracer. Saya akan re-upload balik hari demi hari. So saya lebih kurang dalam 12 ke 13 hari lah anda akan layan Yamaha Tracer 900 GT Iron 4 24 jam 1700. Saya dengan Alfi. Alright. Semua ni limited. Nampak tak? Dia colour kuning tu. Banyak tau. So saya rasa rugilah. Tapi dia limited. Benda belum campur yang kena copyright lagi. So saya akan upload. Tiap-tiap hari akan upload satu video. Saya buat playlist. Dan ada beberapa video lagi yang macam bawa Waisuku, Naga Biru is back lah, apa semua pun kena yellow flag. So saya akan keluarkan balik. Alright. So saya rasa video saya untuk kali ini sampai di sini saja. Cuma ramai yang juga komen tanya pasal berapa duit buat kat YouTube. Belum buat video lagi dah tanya pasal duit. Lek, kita tunggu. Kena sabar. Nanti saya akan cerita pasal berapa keuntungan buat video. Alright. Sampai di sini saja video. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.